tuntutan kedatangannya Ramadan. Maka orang ini yang disebut oleh Ibn Atha'illah, dia beramal tetapi dia tidak ada harapan kepada Allah. Dia beramal, dia bertarawih bukan kerana Allah, tetapi dia bertarawih kerana datangnya Ramadan. Tidak meletakkan ibadah tadi untuk Allah. Ustaz, macam mana pula Ustaz? Betul lah, kami terawih, betul lah. Bila kata Ramadan kami terawih lah. Lepas tu kami nak terawih bulan kita Syawal. Tak? Tanya gitu lah. Nak mengatakan di sini apabila kita solat, kita melakukan amalan tadi menjadi satu jalan untuk kita menuju Allah. Bukan amalan tadi menyebabkan kita mendapat satu kebaikan yang patut Allah beri pada kita. Tetapi amalan tadi sebagai kita jalan menuju keberkatan dan keredaan Allah. Ramadan ini menjadi asbab untuk kita melakukan satu ibadat, meningkatkan ibadat, mentadbiyah diri, melentur jiwa dan hati untuk dekat kepada Allah. Sebab apa kita puasa? Sebab Allah suruh dalam bulan Ramadan. Sebab apa kita tarawih? Sebab Allah galakkan dalam sunat muakkad dalam bulan Ramadan. Sebab Allah. Dia tukar. Itu kata serupa. Sama tapi tak serupa. Sama tapi tak serupa lah. Upin Ipin. Sama. Tak, Upin Ipin sama tapi tak serupa. Sebab Upin tu jadi tambut hak terjulur ke atas. Betul ke Upin? Abang betul bang? Betul lah, betul. Tak, sama tapi tak serupa. Beginilah yang dikatakan dalam kita beramal. Sama seperti kita nampak orang tadi bertarawih, sama kita nampak A dan B tadi berpuasa, sama kita nampak C dan D tadi mengerjakan amalan-amalan kebaikan dalam Ramadan, berzakat, bersedekah dalam Ramadan, tetapi nilai di sisi Allah tadi tidak serupa. Sebab nilai di sisi Allah, Allah kira kerana siapa? Kalau kita kerana Ramadan, maka ambillah Ramadan tadi, kembalilah kepada Ramadan, Allah berlepas tangan. Sebab apa saya sebut begini tuan-tuan? Sebab kita banyak persoalan timbul. Ustaz, itu puasa Ustaz, tapi lepas puasa kita umpan super je. Dia kata orang super je Ustaz. Tengok puasa, tapi puasa tak tentu akurat pun Ustaz. Berlaku orang puasa. Baru ni saya tak pasti Ustaz Mat Cina pernah sampai ke sini ke tidak. Saya buka puasa dengan Ustaz Mat Cina di Gombak. Sempat sekejap. Kebetulan dia nak belanja, jadi buka puasa dengan sebuah kedai sahabat, kedai tom yum. Itulah kali pertama saya rasa dalam bulan puasa saya buka puasa di kedai tom yum. Bila buka puasa, Allahu Akbar. Kita tengok nak juadah buka puasa tu penuh. Juadah buka puasa dengan air kuning, air merah, air cincau, macam-macam. Ayam golek, ayam tergolek semua ada atas meja. Tapi yang nak yang sedang tunggu berbuka puasa tu tuan-tuan, rambut melerai ke bawah. Sedih tuan-tuan, sedih tuan-tuan. Dahlah rambut melerai, berbuka puasa dengan power pula. Yang duduk berpandang begini, yang baru memandang begini. Sebab apa begini? Sebab apa jadi begini? Sebab mereka beriman dengan Ramadan, bukan mereka beriman dengan Tuhan pencipta Ramadan. Mereka berpuasa kerana puasa dan kedatangannya Ramadan, bukan mereka berpuasa kepada Tuhan yang mensyariatkan puasa.
Serupa kita juga tuan-tuan. Kadang-kadang kita mengaji, kita dalam Ramadan biasanya kita bertadarus. Bukan saja kita bertadarus, kita mengejar supaya nak khatam Quran. Tak salah untuk kita bekerja dalam khatam Quran. Tetapi Yasin juga, berapa kali kita khatam Yasin? Boleh dikatakan setiap minggu kita khatam Yasin. Tapi kita faham maksud Yasin? Kita tak faham maksud Yasin. Kita tak faham maksud Yasin. Kita duk baca Yasin semua-semua ni, tapi kita tidak faham maksud. Boleh dikatakan kalau umur kita sekarang ini 63 tahun, kita tolaklah umur kebudak-budakan lebih kurang 13 tahun. Umur kita 63 tahun, tolak 13 tahun, ada lebih kurang dalam 50 tahun. 50 tahun kita duk khatam Yasin tiap-tiap minggu, tak pernah miss. Tak pernah miss. Kalau tak baca Yasin lah, saya tak tahu, saya rasa mungkin sini tidak berlaku lah. Ini orang lain, tempat lain. Kalau kampung saya lah sendiri, kalau tak baca Yasin lah, kalau tak baca Yasin lah pada malam Jumaat, Khamis malam Jumaat tak baca Yasin, silap-silap boleh kena pecat. Imam boleh kena pecat. Pengurusi boleh kena tukar posting. Berimannya kita pada Yasin. Memang sesungguhnya ada hadis menyebut, ada hadis Rasulullah menyebut Yasin ini merupakan hati Al-Quran. Tetapi Rasulullah menyebut Yasin ini hati Al-Quran sebagai galakan untuk kita membaca dan memahami. Sebab Al-Quran ini dalam maksudnya dibaca dan dipahami. Al-Quran al-munazzala ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawatihi, perlu dibaca dan dipahami. Sebab kalau kita baca Quran, orang zaman jahiliah lebih fasih dibandingkan kita dalam pembacaan Al-Quran. Tetapi sebab apa mereka tidak beriman? Kerana mereka tahu maksud tetapi tidak memahami maksud. Itu sebab tuan-tuan, kalaulah bertelingkahlah baca Yasin dengan tafsir, dengan kuliah tafsir Quran, dulu kan kuliah tafsir Quran. Walaupun hanya kuliah tafsir Quran tadi, tafsir surah Al-Fatihah. Allah Ustaz, surah Al-Fatihah dah baca dulu lagi Ustaz, dah hafal dah maksudnya. Kalau nak dikorek maksud surah Al-Fatihah, tafsir surah Al-Fatihah tadi, banyak lagi tuan-tuan. Mungkin kita baru buka tafsir Ibn Katsir, tafsir At-Tabari kita tak buka lagi, tafsir fi Zilalul Quran kita tak buka lagi, banyak lagi tafsir yang kita tak buka. Jadi dulukan ilmu. Sebab apa? Sebab dalam tafsir Ibn Katsir telah meletakkan bahawa ilmu ini adalah majlis zikir. Di dalam tafsir Ibn Katsir menelaah bahawa pendapat-pendapat yang mengatakan mengumpulkan orang, meletakkan satu imam dan mengumpulkan orang secara beramai-ramai, itulah majlis zikir. Bahawa Ibn Katsir menelah perkara ini. Ibn Katsir mengatakan itu bukanlah majlis zikir yang sebenar, tetapi majlis zikir yang sebenar ialah majlis-majlis kumpulan-kumpulan ilmu, menghidupkan ilmu, di mana diibaratkan ketika seperti mana malam Lailatul Qadar, begitulah majlis ilmu akan turun para malaikat berkeliling dalam majlis ilmu, menyebarkan sayapnya dalam majlis ilmu, akan turun seberapa ramai malaikat. Maka inilah yang dikatakan majlis zikir yang sebenar.
Boleh semak dalam tafsir Ibnu Katsir dalam tafsir surah Al-Qadr. Itu sebab saya datang tadi saya cari tafsir Ibnu Katsir. Rupanya mungkin ada salah seorang pinjam juzuk yang ke-30, jilid yang ke-10 dari Ustaz saya. Di situ Ibnu Katsir meletakkan majlis ilmu itulah majlis zikir. Sebab apa tuan-tuan? Sebab bila kita kumpulkan orang secara beramai-ramai, maka kita meletakkan satu majlis zikir, kita bertahmid, bertahlil, bertasbih dan sebagainya. Maka sekiranya orang tadi bertahmid, bertasbih tanpa ilmu, maka perbuatan berzikir tadi, perbuatan bertahmid, bertasbih, bertahlil tadi tidak dikira sebagai zikir. Sebab zikir tadi perlu datang dengan ilmu. Tetapi jika kita kumpulkan orang ramai-ramai, kita beri ilmu kepada orang, maka orang faham bertahmid, bertasbih, bertahlil tadi adalah dengan ilmu, maka mereka berzikir dengan cara masing-masing, sama ada secara beramai-ramai, secara bersendirian ataupun di rumah. Maka zikir yang dibuat tadi adalah zikir yang dikira sebagai ibadah. Sebab ibadah perlu dengan ilmu. Panjang pula bahasa Ibn Athaillah. Tak habis lagi tuan-tuan, banyak lagi. Tak buka kita kan? InsyaAllah kita ada masa lagi. Dan seterusnya, pengarang meletakkan dalam syarah lafaznya, iaitu Ibn Athaillah Al-Iskandari telah menggunakan perkataan i'timad, iaitu pergantungan dan kecenderungan kepada sesuatu atau mengumpul kekuatan pada sesuatu bagi mencapai maksud. Dalam hal ini Syekh Zarruq telah mensyarahkan tanda terhasilnya kesan pergantungan dengan melihat kepadanya sama ada mendapatinya atau tidak. Wah, ini bahasa susah tuan-tuan. Saya asalnya tak berani nak buka kitab ni dan tak berani untuk di surau dan juga masjid. Tetapi setelah guru kami Zulkifli Al-Bakri membenarkan sebenarnya, beliau menyuruh untuk dikembangkan akan ilmu ini. Bukan mengajar, saya bukan tujuan nak mengajar tuan-tuan. Hari ini saya duduk depan ni bukan tujuan nak mengajar, nak berkongsi sebenarnya. Saya nak berkongsi ilmu daripada guru kami. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita dapat sama-sama mengambil iktibar dan seterusnya mengambil ilmu dan seterusnya kita dapat mengamalkan. Dalam syarah lafaznya digunakan i'timad, iaitu pergantungan dan kecenderungan kepada sesuatu dalam mengumpul kekuatan pada sesuatu yang mencapai maksud. Berarti di sini tuan-tuan, di mana Syekh Zarruq meletakkan dalam sesuatu amal tadi akan dikira jika ada hasil daripada pergantungan. Ibarat begini tuan-tuan, kita duk panjat pokok dah. Ni sekarang ni musim rambutan lagi lah. Saya semalam, ipar saya telefon. Kebetulan adalah sikit tanah sekangkang kering di Kelantan. Dia kata, "Weh, rambutan buah dah tu, bila nak kelik ni?" Nanti rambutan duk makan, monyet duk makan dia. Kata, "Tak apalah, kalau masak beri kau okey lah. Kalau tak ada kak, nak buat mana?" Itulah perhera. Tak perhera tu bawa perhera. Jadi contoh sekarang ni kita musim rambutan. Katalah kita nak panjat pokok rambutan tak? Kita nak panjat pokok rambutan. Kita panjat pokok rambutan sampai satu tahap, kita nak tahap yang ketinggi tadi, kita capai satu dahan. Kita sampai satu dahan, bila kita capai satu dahan bila kita maut dahan tu, berarti kita sedang bergantung pada dahan tersebut. Pergantungan kita mungkin 70%, mungkin 60%, mungkin 90% pada dahan tersebut. Mungkin 99% pergantungan kita pada dahan tersebut supaya kita boleh naik ke atas dan kita selamat dan tak jatuh. Itu dahan tu pergantungan kita. Nah, disebutkan di sini kalau pergantungan dahan tadi kita hanya bergantung semata-mata pada dahan tersebut, pada kekuatan tersebut, begitulah seperti mana orang yang bergantung hanya pada amal. Tetapi bila orang tadi dia bergantung pada dahan tersebut dengan usaha dia, dengan kefahaman dia, dengan ilmu dia,
Dia tahu kalau kata aku tak mau dahan ni patah, aku nak buat macam mana. Kalau kata takdir jatuh pun aku nak jatuh bagaimana. Berarti orang ni dia bergantung, tapi dia bergantung dengan ilmu. Inilah beza orang yang meletakkan pergantungan. Sama ada pergantungan tadi dengan ilmu, berarti pergantungan yang ilmu adalah pergantungan dengan Allah. Dan orang yang hanya meletakkan pergantungan dengan amal, maka pergantungan tadi adalah pergantungan yang berbentuk makhluk. Bila patah dahan tadi, maka jatuhlah dia sejatuh-jatuhnya bersama dahan tersebut. Tetapi bila orang tadi berpaut dengan ilmu, bila ditarik dahan tadi, maka ditakdirkan patah, dia tahu dia boleh peluk dahan atau dan cara sebagainya. Dia ada ilmu. Mungkin dia bersedia dengan tali, diikat tali lain pada dahan yang lain, walaupun tangannya berpaut pada dahan tersebut, berarti dia bergantung dengan ilmu. Jadi itulah beza pergantungan setiap hamba ataupun setiap seseorang yang beramal. Jadi tuan-tuan, hari ini kita berpuasa, kita carilah ilmu sebaik mungkin. Kita ada 9 hari puasa, setidak-tidaknya ilmu kita puasa ni bukan ilmu ketika